Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yusir alaikum midrara wa yubrikum bi amri wa banin wa ja'alakum jannatan wa ja'alakum anhara. Hud, Sadaqah Azim. Dan Nabi Nuh berkata, mohon ampunlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun. Nescaya Allah akan turunkan hujan kepada kamu, hujan yang lebat. Dan Allah memberikan harta yang banyak, anak pinak yang ramai. Dan Allah akan menjadikan kamu kebun-kebun, buah-buahan, dan Allah jadikan kamu sungai-sungai yang mengalir. Inilah nasihat Nabi Nuh AS kepada kaumnya supaya beristighfar Allah. Mohon ampun kepada Allah, dan nescaya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Dan Allah memberikan harta, benda, dan sebagainya. Serta Allah memberikan kebun-kebun yang banyak. Nabi Nuh menyuruh pada kaumnya begitu lama. Dan balasan yang diterima oleh Nabi Nuh tidak setimpal dengan usaha yang dilakukan. Dan Allah mengatakan, Nabi Nuh mengatakan bahawa sekiranya mereka taat pada Allah, beristighfar pada Allah, patuh kepada Rasulnya, maka Allah akan kurniakan mereka kebun-kebun yang sangat-sangat lebat seperti buah seperti ini. Dan sungai-sungai yang mengalir. Dan inilah sebagai nikmat Allah beri kepada mereka sebagai ujian kesenangan. Tetapi sayang, mereka telah menolak seruan Nabi Nuh AS. Dalam surah Al-Ankabut, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan azanna bi dzambihi wa minhum man arsalna 'alaihim hasiba wa minhum man arsalna sayhah wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu lahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Surah Azim Al-Ankabut. Dan setiap mereka dimusnahkan dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Di antara mereka yang Allah telah putuskan angin yang kencang, yang mempunyai batu-batu kerikil dalamnya, yang mereka dimusnahkan dengan tiupan angin tersebut. Di antara mereka ada yang dimusnahkan dengan suara yang menggemparkan, yang sangat kuat. Di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan dalam bumi. Di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan di dalam lautan. Dan Allah tidak pernah zalim pada hambanya, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Inilah peringatan Allah. Sekiranya surat para anbiya telah ditolak, maka inilah ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada kaum terdahulu. Dan demikianlah kaum Nabi Nuh. Maka Allah mengatakan bahawa kaum Nabi Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Kazzabat qaumuhum qaum Nuhim wa kadzdzaba abdana wa qalu majnun wa dajjal. Pada rabbahu anni maghlubun fantasir. Dalam ayat ini menceritakan bahawa mereka telah musnahkan, kaum Nabi Nuh telah musnahkan Nabi Nuh, dan mereka telah musnahkan hamba kami. Mereka mengatakan Nabi Nuh lah orang yang gila dan harus dikeluarkan daripada kampung mereka dan dihalau. Dan lalu Nabi Nuh berdoa pada Tuhannya, sesungguhnya aku telah kalah dengan kaumku dan berilah kemenangan padaku. Inilah yang Nabi Nuh AS mengadu pada Allah, bahawa kaumnya telah menolak seruannya dan Allah telah tenggelamkan kaum Nabi Nuh dalam banjir yang besar, sebagaimana yang kita ketahui dalam kisah Nabi Nuh AS dalam banyak ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Hari ini tuan-tuan kita lihat apabila kesan-kesan daripada banjir Nabi Nuh yang dapat kita kesan sampai hari ini, apabila sudah surut bah tersebut, Allah menyebut kepada dalam surah yang lain, wakila ya ardulai ma'aki wa sama aqli waqidul ma waqidul amr wa sawt al-judi wakila badal qawmi zalimin. Dan dikatakan kepada bumi, telanlah air kamu, dan wahai langit, tariklah kembali air kamu. Maka air pun surut, maka kapal pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan itulah betapa jauhnya kaum yang zalim apabila dia telah menentang seruan para rasul. Inilah kisah Nabi Nuh AS yang mendustakan, kemudian Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian Allah telah surutkan air dan kaum tersebut telah mati di atas dalam bala yang Allah turunkan kepada mereka melalui banjir tersebut. Kesannya dapat kita lihat sampai hari ini. Dalam kajian ekologi dilakukan oleh profesor ini dari Turki, mereka temui bahtera Nabi Nuh tersadai di atas Gunung Judi di utara Turki. Dan bagaimanakah mereka yakin bahawa itulah kapal bahtera Nabi Nuh? Bukti-bukti yang mereka kemukakan tidak kita tunjukkan di sini, tetapi mereka hampir pasti bahawa itulah kapal Nabi Nuh sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran.
Dan di sini kita lihat cukup menarik. Dalam ayat tadi Allah mengatakan wastawat ala judi. Dia telah mendarat di atas gunung judi. Istawat itu maksudnya dia duduk tempat yang rata. Tetapi tempat yang tinggi. Tempat rata tetapi tinggi. Itu maksudnya dataran yang tinggi tetapi rata di atasnya. Dan itulah yang ditemuinya di kawasan yang pernah dilakukan pertanian oleh penduduk sebelum ini. Dan kawasan dataran yang tempat dan tinggi inilah didapati rangka ataupun fosil kapal Nabi Nuh yang ditemui oleh pengkajinya. Di manakah ditemui? Sebagaimana yang Allah sebut tepat di Bukit Mount Judi, di Gunung Judi. Walaupun di dalam Bible disebut bahawa kapal Nabi Nuh, Noah's Ark, mendarat di Bukit Ararat. Ararat dengan Judi dua bukit, dua gunung yang berbeza. Tuan-tuan lihat jarak di antara dalam peta ini, di antara Gunung Ararat dengan Gunung Judi. Ratusan kilometer jauhnya. Dua puncak yang berbeza. Dan Allah membetulkan bahawa kapal Nabi Nuh telah mendarat di Gunung Judi dan ditemui di Gunung Judi sebagai mukjizat Al-Quran untuk menceritakan kepada mereka yang mengkaji tentang arkeologi tempat kapal Nabi Nuh berlabuh. Dan oleh itu saudara, hari ini mereka cuba mengatakan bahawa dataran itu semuanya dipanggilkan Ararat, tetapi sebenarnya puncak Ararat ialah puncak yang berbeza dengan puncak Gunung Judi, dan kapal ditemui di pinggir Gunung Judi sebagaimana Allah sebut istawat ala Judi. Inilah pandangan daripada satellite menggambarkan yang di atas, tuan lihat yang panah di atas menggambarkan di manakah ditemuinya kapal Nabi Nuh. Dan Ararat ialah puncak yang tuan lihat di bawah, yang bertanda Ararat itu ialah dua kawasan yang berbeza sama sekali. Dan di atas itu ada Kazan yang telah hampir masuk ke dalam Rusia, dan ini menunjukkan bahawa tempat inilah tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Syahid kita ialah bagaimanakah banjir air yang biasanya datang membawakan kebaikan, tetapi ada kalanya datang untuk menjadikan bencana, memusnahkan kaum yang degil itu, tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar. Selain daripada itu, Allah juga menyebut dalam konteks kapal Nabi Nuh, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dan dengan Allah kapal Nabi Nuh berlayar dan dia berlabuh. Dan cukup menarik dalam ayat ini perkataan al-musaha, wal-musa, dan dia berlabuh. Diambil perkataan arsa ataupun isa ataupun rosyah. Rosyah dalam konteks bahasa Arab maksudnya adalah anchor ataupun sebagai pematap kapal itu. Kita panggil saw ataupun kita panggil anchor dalam bahasa Inggeris. Dan anchor itulah bahasa yang digunakan oleh kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh menggunakan anchor itu mereka panggil angkara dalam bahasa Samaria. Nabi Nuh bercakap dalam bahasa Samaria. Dan dalam bahasa Samaria, apa yang digantung di kapal Nabi Nuh itu dipanggil angkara. Dan itulah yang nama bandar Ankara di Turki mengambil sempena batu-batu yang digantung di bawah kapal Nabi Nuh. Dan apakah tujuan batu-batu ini? Mengikut ahli pengkaji arkeologi, mereka mengatakan bahawa batu-batu itulah untuk memantapkan kapal yang berlayar di tengah-tengah banjir yang entah di mana tepi itu. Dan batu-batu yang banyak ini, kita dapat kesan sampai hari ini terdapat batu-batu yang jatuh di sepanjang menuju ke Gunung Judi. Kita lihat inilah saiz batu yang ganjil yang menjadi rosyah ataupun menjadi anchor ataupun menjadi sauh kepada kapal Nabi Nuh AS. Jadi jangka oleh pengkaji yang mengkaji tentang bahtera Nabi Nuh yang tersadai di Gunung Judi tersebut. Adapun sauh ini terdapat berselerakkan daripada jarak yang jauh menuju ke Gunung Judi dan terdapat di merata tempat, maka mereka berpendapat bahawa sebaik saja bah telah hampir surut, maka Nabi Nuh menjatuhkan satu demi satu sauh ini. Sebab sauh digunakan untuk pelayaran yang dalam gelombang yang besar. Tetapi apabila banjir telah surut, hampir surut, maka dijatuhkan satu demi satu sauh yang dipasang di bawah kapal tersebut. Dan oleh sebab itu, ahli arkeologi menjumpai sauh yang seperti itu terdapat di sepanjang jalan menuju ke Gunung Judi. Dan akhirnya ditemui kapal tersadai di Gunung Judi, dan itulah antara sebab mereka hampir yakin bahawa kapal Nabi Nuh ialah kapal yang tersadai di situ. Dalam konteks Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha,
mereka mengatakan bahawa kapal Nabi Nuh, walaupun diterjemahkan Mursalah sebagai berlabuh, tetapi berlabuh dalam konteks ada saut. Dan Rosiyah itu ialah saut. Dan inilah ahli tafsir melihat mukjizat bagaimanakah ayat Quran menceritakan rupa bentuk kapal Nabi Nuh dalam bentuk yang sangat-sangat spesifik. Dan kita dapati bahawa Bandar Ankara yang terletak di Turki mengambil nama sauh ini. Batu-batu ini luar biasa, ada lubang tempat menggantungkan tali. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa besar bahtera tersebut kalaulah kita lihat sauh sebesar itu. Dan Bandar Ankara diambil nama daripada batu sauh ini. Dalam bahasa Sumeria dipanggil Ankara, dalam bahasa Inggeris dipanggil anchor. Dan dalam bahasa, dalam konteks tadi kita sebut Mursalah ataupun Rosiyah sebagai yang memantapkan kapal tersebut, sebagaimana gunung menjadi paksi kepada pergerakan bumi itu sendiri. Subhanallah, dalam surah Al-Qamar Allah menceritakan bentuk kapal Nabi Nuh dibuat daripada apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hamalnahu ala zatil hulmi wa dusur. Tajri bi ayunina jazal liman kana kafir wa laqad tarana ayatan fal min mudakkir. Surah Al-Qamar. Kami bawa bahtera tersebut di atas papan rata, wa dusur dan paku. Dan ayat ini menceritakan bahawa kapal Nabi Nuh dibuat daripada papan yang tebal, rata dan dipaku dengan paku besi. Dalam kajian arkeologi, mereka temui paku yang sangat besar seperti itu. Wa hamnat ala zatil hulmi wa dusur. Dusur ialah mismar, iaitu paku dalam konteks bahasa Arab. Hari ini dengan menggunakan alat pengesan logam, dapati bahawa di sekitar Gunung Jodi terdapat banyak paku-paku yang sangat besar yang dipercayai keluar daripada badan kapal Nabi Nuh AS. Di antara paku yang ditemui ialah rivet seperti ini. Rivet yang besar ini tertemui di Bukit Jodi. Inilah di antara fakta-fakta yang menyebabkan saintis ataupun ahli arkeologi yang menjangkakan bahawa kapal yang ditemui itulah kapal Nabi Nuh, tepatnya tepat di Gunung Jodi, menggunakan besi sebagian Allah sebut, dan dibuat daripada kayu. Kayu yang sangat tebal, dan kayu ini bukan kayu bulat, Allah sebut alwah. Alwah maksudnya kayu yang rata. Dan kayu ini ditemui di merata kawasan Bukit Jodi. Inilah pengkaji dia yang mengkaji kayu tersebut yang usianya boleh dikira berdasarkan kepada carbon 14 dan sebagainya. Dan Allah menyebut watarokna ayatan fal mudakkir, dan kami tinggalkan tanda-tanda kebesaran kami dalam peristiwa Nabi Nuh itu. Adakah mereka mengambil peringatan tentang peristiwa yang besar itu? Ini adalah di antara pengkaji yang mengkaji badan kapal Nabi Nuh yang masih terdapat di Bukit Jodi. Dan bagi ahli geologi, ahli arkeologi, mereka mengatakan apa yang ditemui di Bukit Gunung Jodi adalah hampir tepat, sangat tepat dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebut bahawa zatil hulmi wa dusur. Kapal itu dibuat daripada alwah. Luh maksudnya rata, papannya rata. Dan yang ditemui ialah papan-papan yang sebagai ini, seperahan-seperahan yang masih ada. Dan kayunya sangat tebal, menunjukkan kapal Nabi Nuh sangat tebal. Papan atau badan kapal tersebut, selain daripada paksi-paksi yang lain, menunjukkan bahawa kapal tersebut bukan sebarang kapal, tetapi dibuat dengan panduan ilahi. Dan itulah sejarah Nabi Nuh yang kita lihat, air asalnya untuk nikmat Allah kepada manusia, tetapi apabila air datang sebagai bencana, sebagai bala, maka dia berubah menjadi bala atau menjadi ujian yang besar dan memusnahkan kaum Nabi Nuh yang degil. Dan marilah kita ambil iktibar peristiwa tersebut. Para saintis hari ini menemui satu makhluk yang tidak dapat kita bandingkan dengan makhluk lain, iaitu octopus. Octopus ini, kalau kita lihat dari segi konteks DNA-nya tidak match dengan mana-mana hidupan di atas muka bumi. Termasuklah yang setaranya, termasuklah anak, burung, rama-rama, yang kita boleh padankan DNA dari segi konteks kejadian. DNA, asid amino yang asas kejadian serangga tersebut berbeza sama sekali dengan DNA yang ditunjukkan octopus. Dan oleh sebab itu, saintis menganggap bahawa octopus ialah makhluk bukan makhluk daripada bumi. Sebab dia mempunyai DNA yang tidak dapat kita bandingkan dengan sebarang makhluk yang setara dengannya. Dan oleh sebab itu, mereka menganggapkan bahawa dia adalah satu makhluk alien
Makhluk yang datang daripada outer space. Bunyinya seperti dongeng, tetapi ini dongeng yang benar. Bahawa mereka mengatakan bahawa octopus dia tidak dapat dipadankan dengan mana-mana creature, dengan mana-mana makhluk yang terdapat dalam laut. DNA-nya berbeza. Dan kepakarannya, kelakuannya sangat luar biasa. Sekiranya octopus ini dikurung dalam kotak kayu, dia boleh keluar. Bagaimanakah dia mencari ruang yang sangat kecil dan dia dapat meluluskan badannya? Dan ini sifat ini tidak dipunyai oleh sebarang makhluk lain. Dan tuan-tuan, apakah sebabnya? Dan di antara ahli tafsir mengatakan barangkali wallahu a'lam, Allah menceritakan dalam peristiwa banjir Nabi Nuh, auzubillahi minasyaitonir rajim, fafatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir, dan kami buka pintu langit, maka turunlah air yang sangat lebat daripada langit, bukan daripada awan. Fafatahna abwaaba as-samaa'i, kami buka pintu langit, lalu turunlah air yang sangat banyak untuk menghancurkan kaum Nabi Nuh. Wa farjana Allah uyudan, dan kami pancarkan daripada mata air, dan air daripada mata air bertemu dengan air yang turun dari langit. Wa taqal ma'alamin ala amrin qadir, dan air, dua air tadi, langit dan bumi pun bertemu dan menghancurkan kaum Nabi Nuh dalam banjir besar. Soalannya, ahli tafsir mengatakan, ahli saintis juga mengatakan, apakah octopus ini datang bersama dengan air yang diturunkan daripada peristiwa Nabi Nuh? Sebab Allah mengatakan, fafatahna abwaaba as-samaa'i, kami buka pintu langit. Air yang turun untuk banjir musnahkan kaum Nabi Nuh bukan air biasa. Air daripada langit yang datang untuk memberikan satu pengajaran sebagai satu balasan kepada mereka yang menentang Nabi Nuh AS. Sedangkan Nabi Nuh diselamatkan Allah dalam bahtera yang kita sebutkan tadi.